Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa saya lagi Mariam Syukur, editor majalah Impiana dalam Sembang Deko pagi ni. Hari ni siapa pula dengan saya pagi ni? Jejaka mana pula dengan saya pagi ni? Okey, kali ni Impiana nak bawa anda pagi ni kita nak buat home tour pula. Sebabkan musim-musim yang sekarang ni kita dah endemik dah, bukan pandemik lagi ya. Tapi kita dah endemik dah. Macam Impiana dah susah nak pergi ke rumah orang. Jadi Impiana sangat ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada follow-follow Impiana yang masih kekal bersama Impiana, yang sanggup dan sudi berkongsi rumah anda. Nak bagi inspirasi kepada follower-followers yang lain. Okey, pagi ni saya tak nak lengahkan masa. Saya bersama seorang pemilik rumah. Siapa dia? Ia adalah Cik Arma Muhammad Faizal. Saya lebih mesra dengan nama Faizal. Okey, Cik Faizal, mungkin Cik Faizal boleh kenalkan diri Cik Faizal kepada followers Impiana pagi ni. Okay, thank you Puan Mariam. Assalamualaikum semua followers Impiana dan juga semualah yang menonton kita hari ni kan. So basically pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada Impiana. Susah-susah je segan kita sebenarnya jemput kita ni. Kita bukannya tidaklah orang yang pakar dan mahir sangat dalam ID ni, sebab ID kita ni macam ikut dan suka saya je kan. So okay lah, saya basically tadi Puan Mariam dah sebut nama saya Arma Muhammad Faizal bin Abu Bakar. Actually saya berasal sebenarnya daripada Kuala Lumpur dan saya sekarang menetap di Dungun, Terengganu. Dah hampir tahun yang ke-13 duduk di Terengganu ni sebenarnya. Lama. Lepas ni saya nak minta tolong post dekat saya keropok leko lah. Boleh, tak ada masalah. Sama ada I post ke Impiana ataupun Impiana datang Terengganu, kita bawa jalan ke Terengganu nanti kan. Ni yang paling best ni. Okay, so saya sambung sikit lagi tadi, saya bekerja di UiTM Terengganu sebagai salah seorang pensyarah di Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, dan saya juga sebagai one of head of department bagi corporate com UiTM Terengganu. So itulah sedikit sebanyak, dilahirkan di Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur dan now menetap di Dungun, di rumah inilah. Selama 13 tahun tau dah ada duduk dekat Terengganu ni. Okey, sebab kenapa Impiana hari ni tadi macam tadi kan Cik Fazal kata dia rasa segan sebila Impiana. Sebenarnya Impiana nak cakap dekat sini. Saya nak bagi tahu ni dekat semua orang, termasuk Cik Faizal. Kenapa Cik Faizal saya memilih untuk pagi ni bersama dengan saya? Kerana saya apabila gambar-gambar yang dikongsikan dan saya melihat rumah-rumah dekorasi yang telah disiarkan dalam kalau anda pernah melihat dalam Instagram Impiana, dan juga saya telah melihat dalam social media beliau, ya Allah. Kan tak terkata dah saya tak terkata, dan saya ingin melihat dan saya ingin menemu bual, saya nak bersembang, saya nak santai je. Nama pun kita Sembang Deko pagi ni sebab saya lebih suka Sembang Deko saya menjadi satu Sembang Deko yang lebih santai untuk saya dekatkan diri saya bersama dengan followers Impiana dekat luar sana, dan juga dengan panel saya yang nak berkongsikan inspirasi. Pagi ni yang beria sebab kalau anda nak tahu, Cik Faizal ni pun sebenarnya ada follower dia tersendiri tau. Jadi siapa yang dah follow Cik Faizal ni, saya tahu yang memang tengah tengok sekali Sembang Deko pagi ni. Diorang ni sebenarnya dah minta lama dah ni dekat Cik Faizal. Cik Faizal ni dah bagi tahu dekat I dah. Dia dah bagi tahu. Sebenarnya kan Puan Mariam, dia kata orang dah minta tapi dia segan nak buat. Tapi kan saya nak kata dia terima kasih lah Faizal sebab you sanggup buat home tour kerana Impiana. Demi Impiana. Demi Impiana. Tapi bila kata demi Impiana tu, Faizal nak tanya dekat you, macam mana Impiana ni boleh menjadi inspirasi dekat you dan menjadi demi Impiana untuk diri you? Boleh tak you cerita sikit dekat diorang? Okay, thank you Puan Mariam. So basically sebenarnya kan, macam tadi lah kita dah sebut Impiana nowadays kita dah tak ada physical magazine kan, kita banyak tengok on inilah YouTube, online, Facebook dan sebagainya. Dulu zaman ada physical book tu, ya Allah tahu, every month, every time ada keluar Impiana mesti akan beli. Tengok dulu front page tu kan, rumah siapa cantik ni. So masa tu mungkin tak kerja lagi lah kot, zaman belajar whatnot. So memang suka tengok ID, tengok benda yang cantik. So daripada situlah always
berangan. Always berangan cakap, one day kalau ada rezeki, kalau Allah tu bagi rezeki kat saya, I want to have my own house yang ikut my own konsep lah, ataupun yang ikut I punya cita rasa. But provided with, itulah inspirasi daripada Impiana. Bila kita tengok dulu kan macam-macam lah Impiana punya front page, Impiana punya whatever, even sama adalah seorang dua my friend yang keluar front page kita dalam hati. Dia manusia ni kan mesti macam Adilah, ya Allah nak juga macam tu. Macam tu lah kan. So now tak ada dah magazine, tapi Impiana jemput saya untuk live ni, memang saya sangat berterima kasih lah. So memang Impiana banyak memberi inspirasi kepada saya untuk idea. Selain daripada, saya nak share jugalah, selain daripada saya sebut tadi yang berangan tu kan. Zaman sekarang, zaman pandemik yang sebelum tidur ataupun all the time kita akan main handphone. Kan betul kan, kita main handphone. Betul. So saya sebelum tidur malam kan, apa yang I buat? Tengok Pinterest. Berangan tu tak Pinterest. Kan? So that's why bila I tu print screen. You know, I print screen, simpan. Besok bangun kalau terbayang-bayang lagi, check lagi, mana lagi kita nak check inspiration, nak check furniture macam gini, nak check layout macam gini. Itulah selalunya. So that's how I develop, ataupun macam mana saya mencari sumber inspirasi lah, melihat gambar, melihat daripada apa yang orang lain buat, dan daripada situ kita buatlah balik to our own house, dan dengan menyesuaikan benda tu dengan karakter dan juga menyesuaikan dengan keadaan kita sendiri. Tak terikut-ikut sangat style orang lah, cuma kita bawa to our own concept sendiri. Apa yang kita nak sebenarnya, sebab tu macam tadi macam Cik Faizal kata tadi tu, saya memang suka sebab sebenarnya kita dalam dekorasi ni kita kena berangan dulu. Berangan betul. Ni tak salah pun. Kan? Kena bayar pun. Sebenarnya you berangan. Bila you berangan, you boleh imagine apa you nak buat sebenarnya. Betul. Sebab you dah duduk kat rumah macam ni lah. Cik Faizal duduk kat rumah, malam tadi dia dah berangan kot. Saya rasa apa dia nak buat. Sebab tu dia dapat hasilkan rumah dia. Saya ni sebenarnya tak sabar nak tengok. Saya biar je dulu. Kita biar kita sembang sekejap. Kita bagi diorang macam macam mana, macam nak nampak. Anda dah nampak sikit-sikit. Kita pergi nampak wainscoting kat belakang tu je dulu. Okay, memang tadi pada berangan tu kan. So I ada my cousin. My cousin ni dia ID lah. Dia memang kerja di ID firm. And then she always jadi I punya advisor. Pengkritik saya. Dia juga tengah malam ke apa, babe, boleh tak nak buat macam ni, anak macam ni. Lepas tu dia akan kritik lah, tak boleh lah, tak masuk lah. Kadang-kadang kita degil juga kan. Kita tak ikut sangat ID punya idea ni. Kita nak juga sebab kita nak benda tu, it's our self dekat kat rumah kita. And then lagi satu ada this one Instagram, we call it interior seeker. Diorang ni memang banyak ambil buat customize furniture and whatnot. Dia lah selalunya akan, bila yang berangan tadi tu kan, dia print screen, kalau dia tak boleh hilang ni pemahaman kat kepala ni kan, dia terbayang-bayang je, I akan WhatsApp forward gambar tu dekat interior seeker, boleh tak you buat benda ni macam ni untuk saya, customize the furniture. Dia pun kata boleh Cik Faizal ni. Cuma itulah bila benda customize maknanya kita kena bersabar lah sikit. Kadang-kadang kita ni tak sabar kan. Kita biasalah manusia kan, nak dan macam I tak boleh pula nak dan tu. Tapi bila we are talking about customize furniture ni, nak kena tunggu benda tu shipping daripada luar negara. So that's the process lah bendanya. Tapi that's the beauty of kita nak mencantikkan rumah kita. So you know you start you undergo the process tu from zero. Maksudnya daripada je berangan tadi tu dan sampailah ke proses terakhir adalah benda tu direalisasikan. Dah ada dekat rumah sendiri. Macam itulah lebih kurang. Betul. Sebenarnya rumah ni kan sekarang ni kan, bila dalam keadaan kita sekarang ni kan, betul tak Faizal? Sebenarnya memang sangat penting kan, macam tadi bila Faizal kata kita tengok rumah orang kat sana, kita ambil ni lah, kita ambil rumah dekat overseas, selalunya kita akan terpengaruh dengan pengaruh barat, rumah-rumah tu nampak cantik kan. Sebab kita nampak rumah tu nampak selesa dan mungkin kena rasa kita nak pergi dah sekarang ni, wallahu alam kita boleh ke tidak, kita apply benda tu dekat rumah kita. Sebab sekarang ni semua, walaupun you work from home, lepas ni walaupun you nak kena masuk ke office, tapi you tetap akan menghabiskan masa anda di rumah berbanding anda berada di luar. Jadi hari ni anda boleh dapatkan inspirasi rumah, rumah yang cantik ya. Saya tak sabar nampak ni. Saya nak betul-betul bukan saya sekarang ni. Kerana menggeletar tangan saya ni sebab saya tak pernah buat. Kerana kita nak mulakan dengan pakai seat belt masing-masing. Kita nak
mulakan. Langkah pertama kita. Okey, dari mana kita bermula ni? Dari mana mungkin Cik Faizal boleh terangkan? Kita mungkin boleh mulakan kita punya tour hari ni. Okey, Cik Faizal boleh. Saya nak nampak bila lepaskan saya punya kamera ni. Saya dah tak nak cakap. Host dia adalah Cik Faizal. Okey. Nampak tak dia dah ambil phone daripada holder ni, dia dah nak bergerak lah tu kan. Dia nak bergerak dah tu. Okay, I tukar front camera dulu Okey. Demi impiana. So kita mula kat sini lah. Okay, basically this area adalah daripada my entrance lah untuk masuk. Lagi satu kan sebenarnya my followers ni dia suka tangan I. Sebab bila I buat story, I suka tangan tunjuk macam tu. So I buat guna front camera ni lah. So this is my entrance. Dia orang suka macam tu. Dia kata it's funny lah. Dia kata it's my character lah. So kena buat macam ini jugalah. Impiana pun I buat benda yang sama juga ni. So balik tadi tu, this is my entrance. Daripada pintu masuk. Pintu ni tak siap lagi sebenarnya. So ada plan untuk tukar ada pintu lah. So hopefully akan siap. Mungkin by next month kot. So this is the entrance masuk. I ada my apa ni dia panggil side table apa dia panggil? Hilang dah tiba-tiba nervous ni kan. Meja konsol. Console table. Yeah, Okey. So console table ni sebelum masuk ke console table tu punya cerita, saya nak cuit sedikit tadi bila Cik Faizal kata tadi bulan depan ya nak tukar pintu. Okay, I tunjuklah pintu yang sekarang. Ini existing pintu yang memang beli rumah memang macam ini dah. Okey, ini adalah satu pengalaman saya bila saya bersembang dengan orang yang suka menghias rumah. Adakah Cik Faizal ini bila kata untuk menukar pintu pada bulan depan ya, adakah Cik Faizal di dalam rumah memanglah tak tukar pintu tu tiap-tiap bulan, tapi mungkin barang-barang yang lain barang-barang yang lain mungkin mengambil masa dalam masa 3 bulan akan menggantikan dengan perkakas baru. Adakah Cik Faizal mempunyai karakter yang begitu? Ya Allah, memang itu salah satu masalah saya. Masalahnya apa tak? I pusing balik kamera kan. Masalah saya adalah kadang-kadang kan kita duduk kat depan TV ni, kita berangan, tengok pasu tu, tengok lampu, cakap mak bosannya aku lampu ni dah lama dah rasa. So I akan balik tadi tengok kat Pinterest, tengok dekat Instagram or whatever lah, Instagram ke apa kan. Jumpa pula yang cantik. Besok tu I can you know what, the best thing, ini kawan I juga ajak. Dia kata, babe, kalau you suka macam itu, you have to do pre-love. You jual benda yang you tak suka dah tu, you get the new one. Itu I buat lah sampai sekarang. And semalam bila I ada buat the story, I keluarkan my pinggan daripada kabinet tu kan. Ada followers semua dia kata nak buat pre-love dah ke? Cakap no, I tak buat pre-love pinggan. So diorang dah terbiasa tau. Bila I tunjuk benda macam tu, dia kata nak pre-love no. So itulah sebenarnya nak cakap tadi. Kalau kita benda, I'm not talking about benda yang besar lah, macam kabinet whatnot ni costly kan, untuk you nak selalu tukar ke apa kan. Lain lah kalau duit tu kita chop sendiri kan. So kalau kita benda-benda macam decorative item, macam kat rumah I ni banyak pasu lah, banyak vas ni whatnot kan. Kadang-kadang benda-benda macam tu kadang kita boring, you know. I lah boring, sebenarnya cepat boring. So I tukar maksudnya beli yang baru ke ataupun yang lama tu I akan letak kat tempat lain. Dia lagi satu, kalau kita tak buat macam tu pun, lagi satu is that kita nak refresh balik kita punya mood, I relocate. Macam contoh yang ni. Hari ni kat sini kan, besok kadang-kadang I tukar pula letak kat meja lain, kadang letak pula kat bawah kat depan sana. Macam itulah. That's how kita nak tukar balik kita punya mood tu. Nak tak semestinya kita kena beli benda yang baru lah. Kita tukar balik dia punya arrangement, then you can get the new mood dengan new look. Lepas tu you buatlah content sikit. Lepas tu orang macam cantik juga letak kat meja ni, ataupun cantik juga kat sebelah sana, you know. This is how that kita experiment ourselves. Itu tips yang Cik Faizal dah kongsikan dengan anda. Macam mana nak boost balik mood baru dalam rumah. Macam ni, dia tunjuk vas yang banyak. Mungkin hari ni kita nampak hari ni buat tour dengan vas yang berwarna biru, tema biru. Mungkin bulan depan 3 bulan lagi mungkin tema vas berwarna merah, kita tak tahu, wallahualam kan. Okey, boleh teruskan. Okay, kita start balik pada sini, I lupa tadi. Okay, this one, kalau perasan kursi ni ada satu je ni kan. Ni biasalah dia dekat dengan pintu ni, function dia adalah untuk nak duduk, nak pakai kasut, nak pergi kerja. That's the function. Ataupun waiting area seorang je boleh duduk kat sini. Lain kena tunggu sekejap kat lobby. Nah, itu SOP sangat. Okay, so basically
some of us ni yang saya beli bila saya travel, macam this one saya pergi dekat Istanbul, masa tu pergi dengan my cousin, dia kata, okay, my family panggil I adik. Okay, kata Dik, macam ni nak buat balik benda ni semua. No matter what, I cakap I tetap nak beli, I bungkus lah dia macam ni sekalipun, I nak buat balik. So benda-benda tu lah, salah satunya adalah bila kita pergi travel, pergi tengok tempat orang, we get the inspiration juga. So kita nampak benda yang cantik, kita nampak benda yang attract to ourselves, then itulah kita bawa balik lah. Okay, so this one, selain daripada elemen-elemen pasu-pasu ni, ada jugalah this one, kalau macam some of people ataupun most of people yang follow I, memang dia tahulah I ni pengumpul barang-barang tembaga ni. So ni adalah elemen-elemen tembaga ni kat sini. And then this one, just to share with Impiana, exclusively kita nak reveal ni, this one adalah an inherit daripada my family. Maksudnya diwarisi daripada keluarga arwah aunty saya. So saya ambil dan inilah untuk diwarisi, untuk saya pula jaga. So kalau ikutkan usia pasu ni, I think dah berpuluh-puluh tahun lah sebenarnya. Tengok tangan I dah jadi Azwan Ali dah ni, kena tukar simpan. Okay, Cik Faizal, bila saya tengok kanvas itu, saya pula nak korek sikit sebalik vas yang besar ini, yang gah di situ, di ujung di situ, yang mempunyai orang kata sentimental value lah daripada keturunan kan, keluarga, ahli keluarga. Okey, adakah sebab kita tahu vas yang pasu yang sebesar macam ni selalunya akan dimiliki oleh kaum Cina, betul tak? Betul. Okey, mungkin boleh terangkan sikit mengapa pasu ini, adakah mungkin ada darah kacukan ke? Mungkin followers Impiana pun nak tahu juga ni. Mulalah saya ni sebenarnya macam-macam. Mulalah kita nak kepo sikit kan, orang kata nak membawa nak sikit kepo kan. ni. Okay. So sebenarnya tak ada. Basically my family semua tak ada kacukan Chinese ke, tak ada. Kita orang memang Melayu lah. Cuma kebetulan my late auntie, my family, ada some of them memang dia minat benda-benda macam ini kan. Mungkin dia buat collection masa dulu, masa dia muda dan sebagainya, dia simpan. And then bila ni my cousin, dia kata, why don't you take it untuk you simpan sebagai part of memory to our late auntie tu lah. So this is the thing lah, antara yang saya diamanahkan untuk menjaganya, gitulah. Tapi dia cantik lah sebab sebab some of people bila tengok kan, betul lah, bila some people bila tengok dia tanya, kat mana you beli, tak jumpa pun. Memang tak beli, dia kata this is all from my family. I keep it and then I akan simpan untuk ni lah sampai bila-bila generation yang kita ni kan. So gitulah. So this is basically very small entrance masuk rumah. So this is the thing lah yang mula-mula yang kita akan lalu dia punya path kat sini. Okay. Okay, kenapa you memilih, Cik Faizal memilih meja konsol yang berwarna biru? Okay, it's a good question sebenarnya. Okay, sebelum ni, saya lupa nak cerita tadi. Rumah ni, this area, living hall ni saya renovate tahun lepas. Macam kita sebut tadi lah, duduk rumah sepanjang pandemik, berangan, duduk, masa the first pandemic was March last year kan. Every day duduk rumah, buat konten masak every day, so dia jadi boring duduk rumah dengan, macam saya sebut tadi tu lah, kita cepat boring tengok benda yang sama. And then provided ada rezeki lebih sikit, I buat renovation dekat my living hall ni. And saya tukar lah, basically asalnya dekat sini dulu, I punya sofa duduk kat sini. Dan bila I extend the area ni, at first masa mula-mula renovate, I beli console table yang lain dekat the glass console table tu, macam mirror console table. And then bila dia bila dah sampai kat rumah, dia rasa macam tak masuk pula dia punya konsep. And then I kata tak apalah, I duk cari search balik, I dapat this one, I dapat the idea dengan console table yang ini. I minta interior sticker tu untuk customize untuk saya, dan dia siap lah. Tapi memang takes time lah benda ni. I think more than 3 months baru sampai Malaysia. Baru sampai to my house. So every single aspect kita consider masa nak buat. Dia punya handle lah, dia punya carve ni, dia punya material, dia punya colour, nak pilih. Tapi yelah, pandemik, sepanjang pandemik kan, kita tak boleh nak pergi physical kedai dia sebab dia bukan berada di Malaysia, this one from Indonesia. So kita communicate through WhatsApp, communicate through online. Kadang-kadang yelah, bila kita communicate bukan face to face ni,
dia adalah barriers dia dengan yang pihak sana faham lain, yang kita bagi instruction lain. So dia benda-benda itulah akan take time. Tapi end product memang kita sangat-sangat, inilah hasilnya, memang kita sangat-sangat suka gila. Suka gila. Sangat cantik sebenarnya sebab dia mempunyai elemen-elemen macam tadi saya cakap tadi, dia ada kacukan ke arah elemen, memang kenalah dengan pasu yang agak Chinese, tradisi Cina, yang juga dia mempunyai, bila dia mempunyai tradisi Cina dekat dalam elemen ni, dia nampak seperti baba dan nyonya. Betul, okay. Basically konsep dia adalah chinoiserie. I gerak dah lah, kawan kata 5 minit duduk kat benda biru ni. Okay. Meja biru je kita. Kan. So dia punya konsep adalah chinoiserie. So chinoiserie dia ada elemen moden dan juga majestic. Yang inilah antara yang berangannya. Okay. Tak payah pergi overseas dah. I dah rasa macam tak payah, kan. Berangan sekarang semua, berangan. Okay. Malaysia tak ada snow, tak ada, masa mula-mula buat cerita dekat My ID, I sukalah share dekat some of my cousin. Dia kata, babe, kenapa you nak berangan sangat? Kenapa ada fireplace? No, I cakap fireplace I bukannya nak kena ada unggun api ke apa. Cuma I cakap there is a place kat situ. Yes. Tidak, dia hanya untuk I display some of the vase, just to salah satu function area ni untuk apa tahu Puan Mariam? Untuk OOTD. I suka. Kan. So kita adalah tempat kita. Okay. Sama jugalah some of the this mirror ni saya customize juga daripada Interior Seeker, and then vase ni yang saya beli, saya order from them, ada yang inherit juga daripada family. And then again, dia mesti ada juga ni elemen tembaga ni, which is I really love this tembaga sebab saya berada di Terengganu, negeri Terengganu. So Terengganu adalah pembuat tembaga yang asli di negara kita. So saya juga menyimpan beberapa peralatan-peralatan Terengganu lah untuk make sure that itu adalah yang kita menghargai seni dan juga budaya negara kita. Plus saya nak mengekalkan identiti untuk di negeri Terengganu. Walaupun bukan anak Terengganu, tapi this identity yang saya nak kekalkan lah. Because saya duduk di negeri orang ni, so saya suka benda-benda macam itu. So kita test lampu ni lah. Cik Faizal dah dalam sikit-sikit kan suka membeli barang perhiasan ni kan. Saya tertarik dengan perkataan bila ada Cik Faizal ni adalah si comel si bulu. Bila meminta macam tadi Cik Faizal kata meminta orang custom made kan barang-barang yang Cik Faizal nakkan ni. Berapakah kos kalau Cik Faizal tak keberatan untuk kongsikan bersama saya dan juga followers yang orang kata dan bagaimana, kalau mungkin kos tu agak tinggi tapi bagaimana caranya Cik Faizal kontrol kos tu dan juga mungkin menyimpan, mungkin macam mana tu, mungkin Cik Faizal boleh kongsikan tip tu. Okay, satu yang pertama, of course, bila we're talking about customized item, the price might be more than harga furniture yang kita beli ready made lah kan. Of course, sebab kita tempahas maksudnya kita custom dia punya design, kita nak macam ini, nak color macam itu, kita nak carve dia macam ini, kita nak dia punya, kalau macam tadi yang console table tu kita nak berapa drawer, itu semua memang we're talking about customize. Maksudnya dia memang dibuat khas untuk kita. So bila macam gitu, the price will be memang of course lah lebih tinggi. And how that I manage the duit untuk benda-benda macam tu, yang pertamanya tidaklah sampai mengikat perut. Tapi we plan lah, because kalau macam saya sebut tadi tu, dia bukan order hari ni, bulan depan sampai. So macam yang console table tu I think more than 4 months. So we plan lah every month how that I have to allocate untuk buat saving benda tu. And then I juga ada buat a little bit on my side income. Okay, so benda-benda gitulah membantu juga untuk saya ada benda-benda ataupun saya nak fulfill saya punya berangan tadi tu. Sebab benda ni dia satunya dalam kehidupan kita ni, whatever it is, you have to make sure that kita happykan diri kita sendiri dulu. Because the money that you spend, the thing that you spend, sebab apa? Sebab you nak happykan diri you. Betul tak? So bila you happy, you really can enjoy yourself. Itulah benda ni lah yang kita jalan sikit balik. Jalan pula sikit. Lagi satu. Kabinet ni cantik sangat. Okay, thank you. So yang ini pula nak ceritanya, this one bukan customize. Yang ni I memang beli dekat antique shop. Okay,
just drop by saja. Okay, antique shop ini benda Allah. Okay, kabinet ini daripada Burma. Okay, and then antique shop ni dia memang berada di sinilah. Dia berada di Terengganu hari tu. Bila saya tiba-tiba pergi kedai dia, I terus nampak ada satu kabinet dan saya cakap, I nak lah, tapi cuma masa tu masa tu because rumah ni tak siap renovate lagi, so I kata just keep it dulu, bila dah siap baru hantar. So inilah bendanya. Kabinet ni. Dia memang bila orang yang lama lah. suka mendekor ni kan, dia akan jumpalah dekorasi barang-barang kabinet-kabinet yang antik. Kalau dia suka antik lah. Tiba lepas tu ayat dia macam tu lah kan, Cik Faizal kan. Tiba-tiba dia jumpa, tiba-tiba. Dia nak menyedapkan hati sebenarnya. Tiba-tiba jumpa. Padahal dalam hati, dalam kepala otak tu dah plan dah. Pergi kedai antik. Sebenarnya dia mencari ya. Followers semua dia mencari, dia bukan tiba. Itulah benarnya. So basically this wang, kalau ikutkan asalnya, I sebut tadi rumah I ni renovate, yang asal punya layout dia sampai yang wall biru tu je. This one memang area yang I extend. Berapa keluasan dia, Cik Faizal? Asal, keluasan asal. Lebih kurang lah. Tak. Apa yang kecil je kot, I tak ingat lah you exact measurement. Rumah Cik Faizal, rumah jenis? Rumah semi-D. Rumah semi-D, okey. Oh, cuma tambah cuma Cik Faizal menambah extend tu di bahagian depan ke di bahagian tepi tu? Tepi lah kan? Di bahagian tepi. Yes, bahagian tepi ni. Sebenarnya this area asalnya adalah balcony, dan balcony saya menghadap dengan neighbor I punya balcony. So bila balcony and then ada sliding door, sebenarnya dia tak function pun balcony tu, because takkan kita nak duduk bersidai balcony menghadap rumah depan pula kan. So betul. Bila I fikir logiknya, so bila again buat rezeki lah juga, ada rezeki lebih I kata, dan I tutup saja wall ni, maksudnya at least dia tak ganggu privacy I punya neighbor, and I pun tak adalah tiba-tiba nak bersidai menghadap ke neighbor ke apa, and I buat kat sini, lupa kat sini tadi, I buat the French door lah. The French door ni I buat menghadap to the other side of my house lah. So konon-kononnya garden lah Puan Mariam, tapi gardennya macam hidup segan masih tak mau lagi lah. Dia tengah mencantikkan dalam rumah ya, followers jangan kecam. Saya tolong jawab kepada Cik Faizal, jangan kecam pokok dekat luar, nanti dulu saya tengah mencantikkan di dalam rumah. Sebab I selalu my mum selalu akan cakap, kadang I tunjuk, my mum dia follow I punya Facebook, Instagram, and dia selalu kata, "Dik, you siram pokok tu macam you nak cuci kereta." Sebab I tak pandai sangat buat pokok-pokok ni, because that's why some of my pokok selalunya akan mati. So I beli lain. So that's why kalau jangan tu I tunjuk. Itu satu penderaan ya, kalau siram pokok itu satu penderaan. Okay, so itulah tadi balik kepada layout yang asal, dia ada sliding door kat sini. Asalnya sliding door kat sini, and then I remove the sliding door and I extend the area, jadikan wall. I build up the wall sampai semua penuh tu, and then I jadikan French door ni untuk menghadap the area lah. Area luar tu insyaAllah lah ada rezeki, mungkin next year ke I nak jadikan dia small garden lah, ada water features ke apa nanti. Berangan kan tadi tu, berangan kan? Ada berangan itu adalah percuma. Yes. So ada water features, so adalah bunyi air sikit, ada pokok, so nanti itulah insyaAllah ada rezeki. And this one, penghuni yang kedua kat rumah ni dia. Apa nama dia tu? Okay, Princess. Princess buat apa? Princess, tolong bawa saya nak pergi tengok sofa awak yang cantik kat belakang tadi tu. Saya tak sabar. Okay, so dia tu lah. Dia pun macam itu juga Puan Mariam. Dia akan duduk, feeling, tengok pemandangan kat luar tu kan. Sama lah macam tuan dia kan? Feeling sangat. Okay, this area, my formal area ataupun my living area. This is apa dia panggil ni, tak ingat dah nama Daklah ni. I cakap, I senang, I punya, dia panggil apa? Lazy chair you? Lazy chair ke apa. I punya nama kursi ni, masa I cakap dekat interior speaker, I kata I nak kursi yang boleh duduk, silang kaki, I makan ice cream. Inilah kursinya. Sambil tengok TV. Sekarang ni sebenarnya kan, kalau Cik Faizal nak tahu, terlalu banyak sangat term-term dalam interior ni sebenarnya. Betul. That's why kadang-kadang gambar kita ni tak terlepas pandang untuk menyebut dengan perkataan-perkataan yang bombastik itu sebenarnya. Betul. That's why macam I selalu guna je lah apa yang I faham, dan apa yang dia orang ni faham. That's why I kata I nak kursi yang boleh lunjuk kaki,
I nak baring, I nak tengok TV. Benda ni lah jadinya. So that's why lah kalau I cakap tadi, I punya cousin yang ID tu kan, dia selalu macam ni kan, apa dia punya pattern ni panggil host, apa Check. tengok I memang lost. Check apa benda ni kan. Check. Adalah namanya 10 kali dia remind 10 kali lah I takkan ingat. So okay mungkin lah, dia akan this sebut benda area, lain, saya sebut benda lain. Mungkin sebutan saya salah. Mungkin nanti ada followers yang akan betulkan kat bawah tu mungkin. Maafkan saya. Okay, so kita kat sini lah yang nampak hijau yang very ni kan, very bright ni, dia asalnya adalah sebelum saya renovate, sebelum ID yang sekarang ini, ID yang lepas, saya beli sofa ni, sofa dah siap daripada IKEA sebenarnya. So mula-mula plannya dulu masa lepas masa renovate rumah, I kata I nak let go sofa ni, I nak beli lain. Tapi bila masa tu I keluarkan sofa ni, ada this contractor ambil, letak dulu, simpan dekat tempat dia, dan dia kata, "Cik, kenapa cik nak jual?" Dia kata, "Kita tengok structure sofa ni sangat bagus." Dia cakap, "Of course lah, because masa tu saya pun baru beli rumah ni." Lupa pula tadi. Rumah ni saya duduk 2014. So most of the item yang saya beli within that year lah, 2014, 2015 masa tu. So yang ini, yang lain ni adalah yang sekarang ni lah, dah tukar dia punya interior ni kan. So this one I beli masa 2014, dia punya structure Jadi okey lagi. sofa ni dah, yang sofa hijau ni diupholsterykan ke? Yes, upholsterykan. I tukar dia punya cover apa semua, jadilah hijau yang macam gini. So okay lah, maksudnya again, the tip is that doesn't mean that you perlukan benda baru untuk cantik. Benda yang lama, you pergi buat upholstery ke, ataupun you pergi tukar dia punya cover ke, ataupun you pergi repair sikit, there you are. Sebab dulu kalau asalnya princess tu, dia punya scratch lah, dia punya cakar yang banyak, kesan dia kadang-kadang dia, you know, kucing kan dia suka mencakar, so banyak. So bila Sekarang dia dah tak cakar dah? Tak, sekarang dia dah behave sikit, dia akan cakar dekat tempat lain. So this area dia tak kacau. Cuma, okay, satu lagi. Banyak ni cuma satu lagi sebab banyak rasa benda nak share. Tak apa, saya kagum sekarang, saya tengah kagum. Teruskan. Dalam dia kata dia segan tadi tu kan. Dia dah keluar karakter dia. Tak, dia dah dapat roh dia. Nampak tak tangan dia? Okay, I tambah sikit lagi Faizal. Dekat situ tangan tu pusing sikit. Lepas tu cakapnya, see my level, see my level. Dia apa tahu Puan Mariam, dia dah naik roh dia untuk ber-lecture. Sebab yelah pandemik ni kita tak lecture lama. So dia dah, you know, kita dapat bersembang macam ni. Betul, dapat berkongsi macam ni. Saya kan sebenarnya kalau Faizal nak tahu, saya memang suka dan menantikan saya punya sesi sembang deko dan sembang laman saya setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Sebab apa tahu? Sebab saya seronok nak bersembang dengan anda semua dekat luar sana dan juga dengan panel saya. Seronok bersembang macam ni sebab saya rasa baru saya hidup. Kalau tak saya lah buat kerja sorang-sorang kat rumah, work from home lah katakan. Kalau tak kan, kita duduk menaip dekat WhatsApp. Nak ketawa pun ha-ha-ha. Tak ketawa betul pun ha-ha-ha tu pun fake. Sekarang nampak tak saya ketawa dengan seronoknya? Okay, so kita move to this area lah. So my bookshelf ni pun sama juga, saya customize. So ni lah biasalah order pasu-pasu ni, and then ni lah antara buku-buku. Bookshelf ni adalah asal dia adalah kayu rotan biasa yang dicatkan warna merah, betul ke? Tak, dia memang saya tempah juga, tempah baru daripada interior yang tadi saya sebut tu lah, interior seeker. Dia memang ditempah khas lah yang daripada dia orang. Okay, and then this is some of my books lah. That's why saya kata rumah dia reflect balik kepada saya punya karakter. So saya dalam bidang kulineri, so buku-buku ni lah antara buku-buku yang antara that we use untuk kelas ataupun untuk my own rujukan dan sebagainya lah. So kita gunalah benda-benda ni, tak adalah deko berhabuk saja kan. So itulah benda ni. Okay, and this one another chair juga, kalau perasan kan semua colour bright, hijau, orange, and then tadi tu yang you kata checkered tu kan. So this area, and then ni kat ni lah dekat apa ni dia panggil, dekat on the other side of my living area ataupun dekat my formal area ni, untuk dekat living hall. So the cabinet again, dia reflect balik kepada tema Cina seri tadi tu. So dia macam, you sebut tadi tu kan, Cina-Cina tu kan. Ni lah Cina-Cina ni. And konsep traditional kan. Tengok Cina sekarang seri, ni kita dah jadi Cina series. Okay. Sekejap, so, tadi kan dekat, saya nak tanya tadi bila dah menyentuh mengenai bila kita tengok banyak perhiasan, macam saya dapat lihat kat sini Cik Faizal memang suka dengan perhiasan-perhiasan yang kecil. Seperti memang betul macam tadi mula-mula tadi kata memang suka dengan tembaga,
memang suka dengan vas. Okey, mungkin boleh kongsi juga dengan followers Impiana dekat luar sana, macam mana penjagaan rumah yang macam ni untuk daripada segi duk nak cuci rumah, nak mengelakkan daripada Betul. habuk. Macam mana tu? Duk buat setiap hari ke macam mana? Habuk dan bulu kucing kalau rumah ni. Memang Bulu padu kucing tu tu. sebab ada okey, yang pertama sekali, I memang tak boleh benda bersepah. Dia bukan OCD tau Puan Mariam, dia sort of macam kalau OCD, yes, you akan contoh you nampak benda ni sengit sikit, you akan betulkan balik. You know, kalau Betul. OCD kan. So macam dia bukan OCD, I memang kalau macam sengit, I akan macam sakit mata juga tengok, I akan betulkan balik. But dia more kepada, I nak sebut, I would say it's more kepada perfectionist. Lebih kurang gitulah ya, tadi punya ni kan. Always I have to make sure that benda ni bersih, tak berhabuk. So kalau macam contohlah every day I can vacuum lah because I ada kucing. So bila ada kucing ni you have to rajin. Kena rajin sebab kucing walaupun you bagilah apa vitamin sekalipun, dia punya bulu memang akan melekat lah, especially dekat ni lah, dekat surface yang macam carpet, dekat throw cushion ni, dekat sofa. So you kena rajin untuk vacuum. And then kalau saya benda-benda yang agak heavy ataupun benda-benda yang nak kena buat macam nak mengelak lampu tu ke ataupun nak bersihkan, I ada part-time maid lah yang datang 3 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali untuk bersihkan. So yang basic vacuum sikit-sikit lap dust tu memang I buat everyday lah. Basically bangun pagi subuh tu kan, buatlah sikit pusing ke ataupun siram pokok ni ke apa. Benda tu lah yang kita buat untuk make sure that, sebab rumah ni satulah, kita pun dalam Islam kan disebut untuk kita sentiasa bersih, suci. So sama juga bila kita kat rumah, kita terapkanlah juga nilai-nilai tu. Ni orang dah tengok dah pasu ni pula garang kan, samalah besar dengan pasu tadi. Cantiknya. Beli dekat mana pasu tu? Nampak tak? Dah suka dah. Okay, sama juga. Interior Seeker saja. I banyak promote Interior Seeker ni, I harap dia hantar dekat I lagi 15 biji pasu for free ke apa. Kan? Apa kata kalau Interior Seeker tu hantar juga pasu kat I juga? Kata kat dia. Kan, nanti tak macam ni Puan Mariam. Dia hantar dekat I 15, I bagi I satu. Satu je dapat. Bagilah sepasang. Okay, so inilah saya nak tanya dekat, bila kita tadi, bila you dah cakap you memang suka, I nak sentuh juga tentang karakter lah. Bila you mencintai dengan, bila I nampak you memang sangat bijak dengan susun atur, pemilihan warna, pemilihan konsep. Dia tak cacah merba pun. I tak nampak pun di sini ada orang kata dekorasi yang confused tu, tak ada. Tapi I nak tanya macam mana, yelah tadi macam tadi you dah kongsikan dekat mana you dapat ilham, tengok daripada arah sini. Dan kenapa you bila you duduk dekat rumah, mungkin you boleh cerita dekat sini, di ruang ini macam tadi ruang kat depan ni you kata you banyak ber-OOTD. Itu adalah ruang OOTD you. Tapi ruang di depan tu mungkin you akan duduk makan aiskrim, tengok TV. Dan you melepaskan penat lelah you bila you balik bekerja. Dan you memilih warna-warna yang striking macam tu. Adakah warna-warna striking ni dapat memberi salah satu terapi dalam diri you setiap kali you balik kerja dalam keadaan penat dan lelah tu? Boleh tak you cerita? Betul. That's why diri saya, me myself, I love colours. I tak suka pastel, I tak suka colour yang dull. So I punya combination tu mesti macam bright colour. Mesti dia, but the combination you pun kena pandai pilih jugalah, jangan you pilih colour yang yang tidak match pula kan. So whatever yang I pilih ataupun whatever colour that I suka ataupun pilih tu, mesti dia akan reflect balik dengan apa yang kita nak letak dekat sebelah dia ataupun dengan apa yang kita nak matchkan dengan dia. So kalau macam colour yang, kalau you perasan kan, most of my furnitures ataupun most of item yang decorative item dan sebagainya, semua ada character colours. Tapi I tone down kan dekat I punya wall. Sebab wall memang semua I biarkan dia putih. Cuma yang wall yang dia ada side lah. Kita tak pergi lagi sebelah sini ni. Tengok tangan kita tak pergi lagi sebelah sini ni. So this area ni dia lain sikit lah. Nanti kita akan tunjuk. Okay. Balik pada tadi tu. Benda yang kita colour kan ataupun benda yang item furniture ataupun decorative item memang dia colours. Memang I nak dia ada karakter yang berwarna. Tapi kalau di dinding ataupun di wall ni semua memang even dia punya wainscoting ke, I punya fireplace ni memang kita nak dia biar in white in colour untuk dia tone down balik. Tak adalah kan
Kalau terlalu banyak sangat color yang tak match, dia jadi lain pula kan, tak masuk sangat pula kan. So itulah benarnya. So kita move to this side pula, my dining area. Kalau you perasan dining area dengan ni dia sekali. So senang. So kalau kita I entertain my guests ataupun my family member yang datang, sekali harus. Siapa nak duduk makan, siapa nak duduk feeling ice cream, siapa nak tengok TV, that's the thing lah. Ataupun siapa yang masih berada di lobi, duduklah kat situ. Duduklah kat situ. Contohnya. Yang belum dapat nombor, SOP belum selesai lagi. Yes. Oh, I lupa ni tadi. SOP-nya ni hand sanitizer. You make sure that you sanitize below your hand. Okay? Nampak tak botol? QR code je Zoom belum sikit, letak. dekat sikit botol sanitizer. Korang ada tak macam tu? Ada tak? You all tak ada tau. I punya botol sanitizer tak ada pula kat depan I ni. Nak tunjuk, Okay. biasa je. Dia punya ada. Okay, I nak share satu lagi benda kan. We're talking about creativity kita jugalah. Benda ni hari tu I pergi main tepi pantai. To share with semua yang menonton hari ni. Saya duduk di Dungun ni berdekatan dengan pantai. So bila berdekatan dengan pantai ni samalah, kita kadang-kadang petang-petang, kita pergi lepak-lepak, tengok pantai, tengok ombak dan sebagainya. Kadang kita stress. So pantai tu lah yang seronoknya. And benda ni kebetulan hari tu masa pergi dekat pantai tu, I jumpa tau, I tampak kat tepi pantai. So I ambil bawa balik. So I cakap, bila ambil bawa balik ni cantik juga, tapi dah minta izin lah dalam hati tu kan. Atuk nenek, cucu minta sikit bawa balik. Tahu takut. You know, dia benda ni walaupun dia macam kat tepi jalan, tepi lalang, tapi how that kita letak dia ataupun how that kita dekorkan dia balik, dia nampaklah cantik. Doesn't mean that you kena beli fresh flower every day, every week to make sure that you ada benda yang cantik kat rumah you. Kalau benda tu sesuai dan kena gayanya, kena konsepnya, kena cara you letaknya, dia akan nampaklah macam bunga yang you beli dekat Saling Street tu kan. Itulah. Nampak tak? Bunga tu tak ada kat Petaling Street, ada kat Terengganu je kat tepi pantai Terengganu. Tepi jalan je kan. Okay, so kita back balik kepada dining area tadi lah. So dining area basically saya hanya ada table for 6. Okay, so sama jugalah the dining chair ni saya customize. Yang ni again lah tadi Puan Mariam berangan ni sebab Impiana nak shoot ni, so I set lah table kan, nampak kosong pula meja kan. So basically okay, benda ni juga adalah saya, sebab saya dalam bidang hospitality, so dalam bidang pengusahaan hotel dan pelancongan. So this is table etiquette ni pun part of our ni jugalah, career punya ni kan. So always kadang-kadang I do sharing on table setting, I do sharing on table etiquette. So this is the thing lah yang saya letakkan di meja makan saya. So again, nampak tak, still ada juga elemen tembaga tu di mana-mana. Walaupun orang kata beria makannya bersudu bergarbu, tapi kita punya identiti tu masih lagi ada dekat sini lah. Itulah cerita dia. Okay, this area ni adalah menghala ke bilik-bilik eksklusif tau sebenarnya untuk Impiana. This wallpaper ni baru siap semalam demi Impiana. Nampak tak followers Impiana? Okay, dekat sini saya nak kena cakap dan nak kena kongsi, nak kena bagi tahu dekat semua followers Impiana. Sebenarnya kalau anda nak tahu, kalau pada satu ketika dahulu masa adanya majalah, bila setiap bulan anda beli majalah tu, anda akan lihat rumah yang cantik macam ni kan? Sebab apa? Sebab pihak Impiana akan pergi dan turun padang untuk mengambil gambar. Macam tadi saya kata, sekarang kita susah dah nak pergi rumah sebab kita dalam keadaan COVID macam ni. Jadi saya bila ada followers Impiana dan juga yang masih berkongsikan inspirasi rumah mereka dengan anda, inilah sebenarnya memang itulah jawapan mereka. Peminat dekorasi ni sebenarnya diorang akan sanggup mencantikkan rumah mereka untuk bukan sedapkan hati mereka saja, sebab untuk kepuasan ni diorang nak duduk kat rumah. Macam tu juga anda kat luar sana. Nampak tak? Ya Allah, cantiknya. I rasa macam I tengah memang betul-betul berada di rumah you. I sangat merindui dengan tiba-tiba I merindui pekerjaan ni. I yang kena turun padang ni. Macam mana ni? You kan dekat sebelah I ni. Ya, tak yalah. Okay, so this is my room lah. Again lah, tak apalah. I buka sikit je lah, tapi kita tak masuk lah. Konon-konon macam ni nampak lah sikit. Sebab itu kita bagi CP je lah kan. Itu kita akan buat episod lain kot. Sebab tak cukup hari ni. Tak cukup hari ni. Okay.
Tadi kan So berbalik-balik pada Cik Faizal yang tadi. Kita tutup, jangan bagi diorang tengok lagi sebab biar diorang rasa macam kita simpan. kita simpan. Kita jangan habiskan kita punya rancangan ni untuk mereka. Tak baik I ni. I nak tanya pasal wallpaper tu. Mesti ramai orang yang Okay, jom kita zoom sikit. Diorang suka juga dengan wallpaper. Siapa yang suka boleh komen kat bawah ni nak tanya. Ada kat ini wallpaper ni emboss ke? Dia ada efek yang timbul ke? Yes, dia timbul. Kalau you perasan, I pun semalam masa baru siap semalam, I cakap, kenapa macam kain embroidery, macam kain, dia semalam macam kain, macam kain lace I kata. Yes, dia memang embroidery. Dia macam embroid, kalau you perasan, I can zoom here, dia memang, dia embroid, apa dia panggil? Embroid wallpaper lah. So this area, dia kosong asalnya. So I nak enhance dia punya look, so I letak wallpaper ni nak reflect balik kepada area yang sana. So dia tak adalah macam terasing dengan area sana. So dia nampaklah dia menonjol juga. Kalau anda dekat luar sana dapat lihatkan balik macam mana bila Cik Faizal pankan kamera daripada dinding tu ke depan ke ruang tamu tadi, anda dapat lihat kan wallpaper itu berwarna kuning. Dia kekuningan yang bukan terang sangat, tetapi dia kena dengan ruang yang di sebelah sana kerana langsir di sebelah sana juga mengenakan warna kuning. Kuning tu bukanlah kuning yang kuning diraja tu sebenarnya. Itu nak kata bukan. Dia mustard. Yes. Mustard dia kuning agak gelap sedikit. Cantiknya, ya Rabbi. So this area lah. So that area ni, so this is all the room. For my room, this is my mom's room. Bila my mom, my family datang, this is her room lah. Kita tak buka lah ni. Kita tunggu untuk next episode. Okay. Next episode. So this is my dry kitchen. Kita akan tunggu next episode lah. My wet kitchen on the other side. Sebenarnya saya merancang untuk buat renovation lah. Cuma kita tak share lah hari ni sebab tak cantik. Tak cantik untuk mata Cik Faizal, tapi belum tentu tak cantik di mata saya dan juga followers saya. Tapi tidak mengapa, kerana kita akan ada lagi sesi. Sebab sebenarnya banyak lagi benda yang kita nak belajar dengan Cik Faizal sebenarnya. Kalau Cik Faizal perasan tadi, saya tertarik juga sebenarnya nanti saya ingin macam tadi etika dekat meja makan tu. Meja makan tu saja kan mungkin kita boleh berkongsi tips dengan followers Impiana dengan lebih mendalam. Sebab duduk dekat meja makan pun Impiana ada ajarkan etika-etikanya. Okay. Jom kita patah balik. Kita patah balik ni. Ni sekarang mesti macam alamak. Wow, nampak tak periuk-periuknya? Rajin tak ni masak ni? Masak apa tiap hari ni? Masak. Kalau tengok I punya konten tu masak je lah selalunya. Because saya memang mengajar bidang kulineri. Nampak tak? Soalan tu soalan cepu mas. Rajin tak masak. Sebab apa? Kalau anda nak tahu, kalau orang yang suka beli, dia ada dua jenis orang ya. Cik Faizal betul tak? Dia suka je beli periuk tapi dia tak masak. Tapi ni orang yang suka beli periuk dan masak. Baiklah jadi macam ni. Nampak tak? Semua periuk tu digunakan. Bukan hanya untuk guna. Betul. Itulah sedikit sebanyak. So kalau lihat again lah saya sebut dia lebih kepada mungkin macam saya pernah sebut dekat Puan Mariam kan, itu masa you buat invitation kepada saya kata saya ni tidaklah pandai untuk cakap pasal ID. Even terms ni pun saya kata kursi, melunjuk kaki, makan aiskrim. So they might have their own name kan. So benda ni adalah apa yang saya suka, apa yang saya reflect balik kepada diri saya. This is the thing yang saya hasilkan. Plus provided dengan apa yang rezeki Allah bagilah. Maksudnya kalau rezeki tu ada, this is the thing. Lebih ke kurang ke, as long as kita happy dengan apa yang kita ada lah. That's the thing. Bukan dengan niat yang lain. Whatever it is, kita menyimpan hanya untuk diri sendiri ataupun menghappykan diri sendiri dan juga memberi inspirasi kepada orang lain. Dalam dalam konteks positif lah. Kan? Itulah orang kata, I kata daripada Cik Faizal kepada followers Impiana dekat luar sana. Nampak tak sebenarnya dekat sini hari ni kita dapat banyak sangat. Kita dah dapat pergi pusing rumah. Anda dah dapat, kalau anda boleh lihat. Okay, sorry Puan Mariam, lagi satu. Juga khas untuk Impiana. Tadi I kata wallpaper tu kan. Wallpaper tu exclusively for Impiana because baru siap semalam.
Sebab kita orang dongon ni sebelum ni PKPD, kontraktor tak boleh nak masuk. So baru release PKPD ni for first week. Sama juga dengan curtain pun baru siap. I cakap kena siapkan cepat ni nak masuk impiana ni. Curtain baru siap. Okey, curtain ni mesti ada nama curtain kan? Sebab curtain ni macam-macam jenis. Saya nak tanya Kak Cik Faizal, apa nama curtain ni sebenarnya? Pingsan saya. Yang saya tahu atas tu je, helmet. Betul lah tu. Okay. Sebenarnya kadang-kadang saya nak kongsikan sedikit macam ni. Dia sebenarnya Cik Faizal ni bila saya tengok dekat sini, ni saya nak cakap sedikit lah dekat Polisi Impiana. Sebenarnya anda macam mana jenis dekorasi rumah anda, macam mana pun anda perlu rajin. Ni Cik Faizal ni sebenarnya saya rasa dia memang sangat rajin lah, sebab tu tadi saya tanya macam mana dengan habuk, macam mana tu, sebab kalau saya tengok pemilihan daripada langsir dia dan juga pemilihan pasu-pasu yang banyak dekat rumah dia tu, sebenarnya kalau saya sendiri, saya tak mampulah Faizal nak cuci setiap hari. Saya tahu habuk ya Robi. Betul. Cik Faizal ni saya tahu dia memang sangat rajin. Sebab orang yang boleh ada pasu yang cantik, yang pasu yang banyak macam tu kat rumah, dia memang kena cuci, kena lap. Dia taklah setiap hari sebenarnya. Betul. Kurang-kurangnya 2-3 hari sekali you memang kena lap. Kalau you biar seminggu, you boleh tulis nama dah kat situ. Kan, sebab habuk ni memang sekejap sangat. Sama juga macam curtain yang Cik Faizal buat tu. Sebenarnya Cik Faizal punya curtain tu sebenarnya mudah untuk penjagaan sebenarnya, tetapi dia senang melekat dengan habuk. Penjagaan dia mudah kerana bila dia permukaan yang lebih rata macam tu, anda hanya ambil vacuum dan vacuum sahaja. Kena rajin. Semua rajin. Nak rumah cantik macam Cik Faizal ni, saya cakap anda kenalah rajin. Cuba lihat balik macam Cik Faizal kata tadi, rumah dia taklah berapa besar sangat. Dia kata dia selalu sangat merendah diri orangnya sebenarnya. Okey, Puan Mariam, satu lagi. Dia macam saya cakap tadi lah, dia bila dah boleh bercakap tu kan, dia asyik nak tambah je sebenarnya kan. Boleh, itu yang I suka tu. Okey, bila kita cakap pasal rajin ni kan, again, kadang-kadang orang tanya kan, you ada kucing, how that you manage kucing you, tak panjat ke, tak pecah ke semua pasu, tak buas ke kucing you. Okay, to be frank, sebenarnya kalau you tengok tadi area tu kan, sebenarnya kena ambil dia. Sekejap, sini princess. Mai sini. Semua orang tanya, you ni tak naughty ke? Tak naughty ke, tak pecahkan pasu ke apa kan. So this is jugalah I selalu cakap dengan dia. I selalu kena bercakap dengan dia. Dia faham ke tak faham tu, I hope dia faham lah. I cakap dengan dia, okay princess, kursi ni baru beli. Jangan duduk, jangan scratch, jangan cakap. Princess nak duduk, duduk je. So dia bila kita cakap and everyday, dia tak duduk tau. Dia kan memang sangat behave. Sama juga bila dia panjat and whatnot tu kan, I selalu akan cakap, kalau orang cakap I gila ni memang gila lah cakap dengan kucing kan. Tapi sebenarnya somehow bila dah lama-lama dia faham. I mean dia bukan faham, maksudnya dia tak buat benda tu. Kalau dia perasan tadi tu kan, I cakap kan kursi tu dia tak scratch lah, dia tak cakap. Macam pasu, to be frank, dia duduk dengan I. Actually this one I've taken the princess ni daripada my sister. Dia adalah kucing my sister. I ambil dia 2016. Dia duduk for now dah berapa? 5 years kot lebih kurang lah kan. So sepanjang 5 years plus dia duduk dengan I, tak ada satu pasu pun pecah lagi setakat ni. So dia bila dia main, dia memang dia aktif. Bila time dia aktif, dia panjat lah, dia berlari sana sini kan. Dia akan panjat ni lah pasu-pasu ni. Dia tak tidak kuis lah benda tu lah. Maksudnya dia absorb lah apa yang kita pesan kat dia tu kan. Walaupun dia faham ke tak faham, tapi benda tu lah. Bila orang tanya macam mana you train, macam ni, no. That's how that we always have to communicate dengan dia. Kena remind dia. Ataupun bila kita duduk dengan dia, kena cakap dengan dia. Macam duduk kat kursi, jangan cakap, jangan ni. Lepas tu kita akan sediakanlah tempat dia untuk cakap. Memang dia tak, dia dah berbunyi. Memanglah dia takkan scratch dekat tempat yang kita sediakan tu. Cuma bila kita sentiasa remind ataupun kena monitor dia, dan okay. Macam I pun kalau dia dah tak selesa. Kalau I pun bila I pergi kerja ataupun kadang-kadang I pergi macam staycation sehari 2 hari, I just tinggalkan dia je kat rumah. Tak ada masalah pun. Dia okay je. Tak ada I kena hantar boarding ke. Kecuali kalau lama ya saya hantar boarding lah. Kalau macam sehari 2 hari, then she should be okay. Dia tak adalah memberontak nak pecahkan pecahkan pasu ke apa, tidak lah. Dia okay lah setakat ni. Dia behave. Behave. Dia sebenarnya bela binatang ni sebenarnya macam kita. Sama juga binatang. Betul. Kan? You boleh bercakap. Kadang-kadang manusia ni kalau you tak bercakap pun dia tak faham. Kan kadang-kadang kan you bercakap lah. Macam apa yang you nak you cakap. Sama juga dengan binatang-binatang peliharaan ni, sebenarnya dia akan faham apa saja.
Betul, saya setuju benda tu. Mungkin anda kat luar sana yang mempunyai kucing peliharaan, macam mana pula cara anda? Mungkin boleh kongsi. Nampak tu. Alah, alah, alah. Awak mandi pula kat situ. Nampak tak? Tadi tuan Itulah, dia sama Ha. dia sama dengan tuan dia. Berangan, feeling. Dia samalah mengikut. 2 kali 5, 5 kali 2 ni kan. Duduk kat rumah sama-sama ni. Ya Allah, tak sabar kan. Hari ni seronok tak followers Impiana, kalaupun kita tak dapat keluar pergi berjalan-jalan, tapi hari ni Impiana bawa anda pergi ke Terengganu rupanya. Seronok kan hari ni kita dapat pergi menziarah rumah followers Impiana yang berkongsikan inspirasi kepada anda. Apa yang anda dapat hari ni, saya harapkan anda dapat berkongsikan dengan rakan-rakan anda dan juga boleh apply benda ni dan boleh PM dan boleh tanya kepada anda macam mana, dekat mana beli dan insyaAllah Impiana dan juga Cik Faizal mungkin boleh dapat membantu anda. Kan? Mungkin Cik Faizal, sebelum kita akhirkan kita punya sembang deko kita pagi ni, saya nak ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih banyak-banyak sebab bawa Impiana ni tour rumah Cik Faizal ni yang dekat Terengganu ni. Saya sangat suka dengan konsep ni dan saya sangat Thank you. orang kata berbesar hati. Tak tahu nak kata apa dah ni. Saya berbesar hati sebab persetujuan tu telah dilaksanakan dengan baik pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Cik Faizal. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sembang deko yang lain. Mungkin kita boleh buat dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Siapa rasa sebab sebenarnya Cik Faizal sebenarnya makan tu. Bila Cik Faizal bercerita dengan saya, Cik Faizal ni daripada dalam kulinari, jadi kita tahu etika, saya nak buka satu lagi, saya nak berkongsi, mungkin Cik Faizal boleh kongsi dengan followers Impiana, macam mana etikanya duduk di ruang meja makan sebenarnya. Ramai kat luar sana tak tahu. Macam mana nak susun meja makan yang secantik itu. Nanti kita akan buat episod sembang deko dalam satu sesi yang lain. InsyaAllah Cik Faizal akan tunjuk dekat anda macam mana nak susun meja makan. Boleh insyaAllah boleh, tak ada masalah. Kita nak berkongsi benda yang baik kan? Betul. Jadi semua orang lepas ni susunan meja makan semua akan cantik macam rumah Cik Faizal tadi. Nampak tak? Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi. Thank you. Bersama Impiana pagi ni. Jumpa lagi. Bye-bye Princess. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.